Okay. So kita tengok tadi yang dekat dalam group. So yang ada list dekat situ question number number 1D, 2A, 2D, 3A and 4. Okay. Saya rasa macam kawan awak ada share semua-semua ni. Ya, kita tengok yang first. Okay, first 3A. Okay, kita tengok 3A. 3A actually dia ada dua cara. Awak akan boleh buat pakai simpi, boleh juga buat pakai first order simpi lah. Okay, boleh buat simpi ataupun separable variable, sorry. Okay, so kita tengok yang cara Ruben dulu. Okay, cara Ruben first dia buat separable. Okay, so dia buat dekat sini dia tukar jadi x square dy over dx equal to 1 minus y. Okay, lepas tu dia separatekan y dengan 1 minus y dan juga dx dengan x square. Okay, so inilah dia jadi benda ni. Okay, lepas tu dia integrate. Dia integrate 1 over 1 minus y dan integrate 1 over x square. Okay, betul. Lepas tu dia dapat ln 1 minus y dengan kat sini dia dapat negative 1 over x plus c. Okay, sebab dia integrate x kuasa negative 2. Okay, bila awak integrate x kuasa negative 2, kita akan dapat x kuasa negative 2 tambah 1 per negative 2 tambah 1. So, awak akan dapatlah x kuasa negative 1 per negative 1. Which is dapat negative 1 over x. Okay. And then dia dah bagi condition. Condition dia adalah x equal to 1 dan y equal to 1 plus e. Okay. So dia substitute. Okay. Dia substitute y dengan 1 plus e. Tapi kat sini kenapa minus? Jadi plus lah kan? Sebab dia ada kurungan kat situ kan? Okay. So dekat sini awak akan dapat ini C kan? Bukan E kan? Saya dah confused dah dengan tulisan dia. C kan? Betul tak? Yang ni pun C betul? So kat sini awak akan dapat negatif. Kat sini patutnya awak dapat ln negatif E. Tapi awak akan dapat ln E lah. Sebab kat sini dia ada apa nama dia? Dia akan buat macam ni. Okay, sama dengan negatif 1 tambah C. So, ln E kita dapat 1. 1. So, nanti awak akan dapat 1 tambah 1 awak dapat 2. Betul ke ni? Apa yang salah kat sini? Kejap. Macam pelik je. Dekat ln 1 minus. Oh, tersilap kat sini. Okay. Ni ada satu benda yang tersilap kat sini. Okay, salah. Siapa yang nampak apa yang silap? Daripada situ dah silap. Apa yang silap kat situ sebenarnya? Apa yang silap? Ada satu benda dia tak buat tu. Dia integrate. Lepas tu tak ada orang nampak ke kesilapan yang dia buat kat sini? Cepat. Tak ada orang nampak apa yang silap kat sini. Bila awak integrate ni. Ni awak integrate ni. Apa yang silap kat situ? Sorry madam, saya tak perasan. Tak ada orang perasan ke? Tak ada orang nampak ke? Apa benda?
1 over 1 minus y. Memang awak dapat ln 1 minus y. Lepas tu kena buat apa? Tambah C. Tambah c. Tambah c tak ada benda-benda kat sini. Memang dah ada. Oh, negatif. Kenapa negatif? Darab dengan Sebab kena differentiate differentiate. dalam. Ni awak kena differentiate dalam ni. Ni awak kena differentiate ni. So bila awak differentiate dalam, awak dapat negative 1 kat situ. So awak kena divide by negative 1. So sepatutnya dekat sini dia akan dapat negative ln 1 minus y. Okay, equal to negative 1 over x tambah c. Okay, lepas tu kalau ni kita akan pindahkan negatif ni. So kita pindahkan dia, kita akan dapat 1 over x minus c. Okay, disebabkan dekat sini dah bukan plus c, dah bukan plus constant. Okay, biasanya constant kita nak in plus. Okay, dia mesti koefisien dia 1 lah, bukan negatif 1. So dekat sini, kita pergi ke sebelah pula. Sekejap Previous. Okay, so dekat sini, saya ubah ni. Negatif c ni, okay, saya ubah kepada a lah misal kata. Sebab saya nak plus a. Saya tak nak negatif c tu. So, saya akan dapat ln 1 minus y equal to 1 over x plus a. Ni memang suka nak pergi ke sebelah. Okay, lepas tu, baru kita masukkan 1 plus e tu. So, nanti awak akan dapat ln 1 minus 1 plus e, okay, equal to 1 over x minus, plus a, sorry, bukan minus. Okay, plus a. Sebab saya dah tukar negatif tu. Okay, so kita masukkan that one, awak akan dapat ln negatif e. Tapi negatif e kat sini sebab dia ada modulus. So, saya letak dia sebagai e. Okay, dekat sini awak akan dapat 1 plus a. Ni when y equal to 1 plus e, awak punya x sama dengan 1. Okay, kita masukkan condition lah kat situ sebenarnya. Okay, yang ni. Oh, kita naik pula. Sekejap. Kenapalah dia nak naik macam tu kan? Tak apalah, saya ni je lah Okay, lepas tu nanti awak akan dapat 1 tolak 1. So, A awak akan dapat kosong. So, yang kita akan, equation kita akan jadi ln 1 minus y equal to 1 over x sahaja. Okay. Lepas tu, kita nak hilangkan ln sebab daripada soal jawapan belakang ditinggalkan y in term of x kan. So, kita nak hilangkan ln, kita exponent both side. Tapi jangan lupa, dekat sini awak ada modulus. So, modulus kena salin lagi. Okay, jangan hilangkan modulus tu sebab nak hilangkan modulus dia kena buat plus minus. Okay, so saya sambung kat sebelah So, saya akan ada dua jawapan. Satu, jawapan saya antara eksponen 1 over x. Okay, yang ni yang pertama. Dan yang kedua adalah 1 minus y equal to negative eksponen 1 over x. Bila saya buka modulus. Okay, so antara dua yang mana satu saya kena pakai. Saya perlu test menggunakan condition yang diberi. So, kita test. So, kita test satu. Kita tengok kiri dengan kanan dia sama ke tak. Okay, right hand side. Saya akan masukkan y sama dengan 1 plus e. So, 1 minus 1 plus e. So, saya akan dapat negatif e. Kuasa 1 lah. Okay. Untuk yang sebelah left hand side pula. Left hand side. Saya akan masukkan x sama dengan 1. So, eksponen 1 over 1. Saya dapat eksponen 1. Sama tak right hand side dengan left hand side awak? Bila awak test, sama tak? Test 1 awak ni sama tak right hand side dengan left hand side awak? Lain. Lain kan? Kat sini negatif, kat sini tak ada negatif. So, dia tak sama. Maksudnya, right hand side tak sama dengan left hand side. Okay.
So bila tak sama, kita tak boleh ambil nombor 1 lah. Dia gagal kat situ. Bila kita masuk ke condition daripada soalan. Okay, kita pergi pula yang kedua. Test yang kedua. Okay, test equation yang kedua. So, 1 right hand side saya. 1 tolak 1 tambah A. Ni samalah. Right hand side kita akan dapat sama je. Negatif eksponen 1. Okay. Dan lepas tu left hand side saya akan masukkan X sama dengan 1. Saya akan dapat negatif eksponen 1. So, baru sama. Okay. Right hand side dengan left hand side sama. Ni sama dengan sini sama. So, maksudnya saya akan ambil equation nombor 2. So, jawapan saya is, aduh, kenapa lah dia sensitif sangat ni? 1 minus y equal to negative eksponen 1 over x. So, awak akan dapat y sama dengan 1 plus eksponen 1 over x. Okay, boleh? Tak boleh nampak hashtag kat situ pula. Okay. So, yang ni kat bawah-bawah ni ada silap ni sebab dia dah tak ada negatif. Gantikan dengan yang saya punya tulisan. Kalau awak buat simpi, awak tak perlu test sebab dia memang akan dapat jawapan belakang terus. Dia terus akan dapat yang ini. 1 plus eksponen 1 over x. Dia tak akan dapat yang 1 minus tu. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Boleh saya? Boleh, madam. Okay, so kita proceed pergi next question. Okay, soalan 2D. 2D, soalan awak y plus 1 dy over dx tolak 3x. Okay, so first, ini dulu yang kita kena settlekan. Which is kita kena divide lah. Divide semua dengan y plus 1. Sebab kita nak dapatkan standard form. Okay, dah divide, lepas tu simplify. So, inilah standard form awak. Yang ni. Lepas tu, negatif 3 per y plus 1. Okay. Dekat sini kena tengok dia dx over dy. Kat sini dy. Okay, dy. So, bila kat sini y, kat bawah awak y. So, awak punya P dan juga V mestilah in term of Y. Bukan in term of X. Sebab sekarang ni sebenarnya standard form awak dah jadi dx over dy tambah P y x equal to qy. Sebab apa? Sebab bawah awak y. So, sini pun mesti in term of y, sini pun in term of y. Kalau bawah kita dx, barulah semua tu in term of x. Okay, ini kena careful lah. So, tengok macam awak buat, negatif 3 per y plus 1. Okay, betul lah. Dan awak cari integrating factor. So, awak akan dapat negatif 3 ln y plus 1. Dan kita akan dapat 1 over y plus 1 kuasa 3. Okay, betul juga. Dan kita kena multiply both side dengan 1 over y plus 1 kuasa 3. Okay, awak multiply dekat ni standard form ni. Okay, standard form ini. So, kita multiply semua dengan 1 over y plus 1 kuasa 3. Dan simplifykan dia. Okay, so kat sini dia ada produk rule lah. D over dy, dia keluarkan d over dy kat sini. Yang tinggal x over y plus 1 kuasa 3. So, betul. Dan sebelah kanan, dia tinggal 2y plus 1 sahaja. Sebab yang ni dengan ni boleh cancel out. Okay. Dan dekat sebelah kiri, awak boleh salin balik. Sebelah kanan je kita integrate. Kat sini ada 2 lah, dia terpadam. 2y tambah 2.
So kita dapat y squared plus 2y plus c and then x. Kita dapat y squared plus 2y plus c, y plus 1 kuasa 3. Betul lah. Any question untuk yang ini? Tak ada dah. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan 2A. Okay, 2A. Satu Madam, Ini nak Kalau- tanya apa? kalau masa exam kan. Aduh, Soalan apa? Soalan yang tadi ke? D ke A? tak, saya kata kalau masa exam kan. Kalau saya tak ikut yang silky tu, let's say yang lepas step yang M2, saya terus buat yang I2 boleh tak? Buat sini. Nanti awak akan dapat markah sampai sini je. You akan dapat markah sampai sini. Bawah ni semua you dapat. Sebab you skip step. Saya skip satu je, lepas tu yang bawah tu saya terus letak yang integrate tu tak boleh. Tak boleh. Sebab macam mana you nak integrate ni, dia datangnya daripada product rule ni. Okay. Kalau you skip daripada sini, dia macam dah not make sense lah. Okay. Sebab tu kita buat ni step tu. Oh, okay, alright. Okay. Okay, so this one. Kita settlekan dulu x. Okay, divide by x. So, kawan awak divide by x, dia dapat yang sini Daripada sini, dia dapat sini. Lepas tu dia, ni, pindahkan y ni pergi sebelah kiri. So, dapat negative y over x. Okay. And then, px dapat negative 1 over x. Okay, betul. Kita ambil dengan negatif sekali sebab kita punya standard form plus kat sini. So, jangan tinggal lah negatif awak tu. Okay, and then kita integrate negative 1 over x, awak dapat negative 1 x dan akhirnya kita akan dapat 1 over x sebab exponent lain boleh cancel out. Dan darabkan dengan semuanya. Okay, betul. Dan kita buat product rule, d over dx keluarkan dan tinggal y over x. Okay, betul. Lepas tu kita integrate both side. Bila integrate both side, sebelah kiri akan tinggal y over x sahaja. Sebelah kanan akan tinggal negative cos x plus sin x. Tak, macam ni ni boleh jadi. Ni dah integrate ke belum ni? Ni patutnya dah integrate kan? Betul tak? Kenapa ada lagi benda ni? Okay, kat sini kita buatlah integrate dx. Ni pun integrate dx. Okay. So, yang ni dah integrate dah tak ada lah patutnya benda ni. Sin x integrate dapat negative cos x integrate dapat sin x and then ada plus c patutnya kat sini. Kalau dalam assignment dah habis sama kawan ni hilang ke bawah ni, kosong dah. Okay, lepas tu kita jadikan y sebagai subjek, darabkan dengan x semua. Betul lah. Jawapan sin x tolak cos x tambah c darab x. Okay, betul. Cuma ni properkan awak punya penulisan jawapan. Jangan rongak-rongak macam tu. Rongak-rongak kat situ, rongak lah markah awak. Samalah. Minggu depan tau assignment 1 akan release. Assignment 1, topik 1 dan 2 individual assignment. Sebelum hantar sila make sure awak check dengan saya. Supaya awak punya markah tak hilang banyak. Okay. Okay. Okay, ada soalan untuk soalan 2A? Enggak ada. Madam, kalau soalan bukan tentang soalan 2A boleh tak? Tak dengar? Kalau soalan yang bukan tentang soalan 2A boleh tak? You nak tanya apa? Nanti group assignment chapter yang berapa pula? Assignment tu, Group untuk yang group assignment. group assignment nanti 6 sekejap 6, 7, 8 tak set saya. Kejap saya check. Kalau group assignment 6, 7, 8 betul lah. Itu nanti Kalau kita macam release week 8. Kalau macam tu, so 5 chapter je yang masuk PSBM lah nanti. Yang masuk PSPM, yang tak masuk assignment Wow, okay. Maksudnya 3, 4, 5, 9, 10.
Sekejap Okay, thank you, S, madam. tak, 8 masuk 8 masuk tapi 8 masuk dekat part tu je. So, 345 masuk PSPM. Lepas tu dengan 8, 9, 10. Saya ada 6 chapter. Oh, okay, thank you. Okay. Okay, so kita pergi next question. Question number 4. Okay, so kita ada 2x plus 1 times y equal to 12x cube. Exponent negative x square negative x. Okay, so kita tengok kawan awak punya jawapan. Ini dia pakai simpi lah ya. Sebab kat sini ada plus ni. So, px dia adalah 2x plus 1. Okay, very good. Betul. Lepas tu, awak ada 2x plus 1. Awak kena integrate. Ni kena ada simbol integrate ya. So, awak dapat 2x square plus 2 plus x. Okay, very good. Then, awak akan dapat exponent x square plus x. Okay, betul. Ini untuk integrating factor dia. Yang ni tadi s. Okay, lepas tu dia multiply semua dengan exponent x square plus x. Okay, dia multiply both side. Betul. Lepas tu dia buat product rule. D over dx keluarkan, tinggal exponent x square plus x darab y. Okay, betul juga. Dan juga 12x cube sebab yang ni boleh cancel out. Okay. Sekejap Okay, lepas tu dekat sini kita belum, awak nak letak simbol. Okay, kalau awak nak letak simbol integrate dekat sini, dekat sini pun awak kena letak simbol integrate. Sini kena ada dx. Kat sini pun kena ada dx. Tapi nanti awak dah tertinggal satu step kat sini. Macam mana kita nak buat? Sekejap. Saya rasa macam ni lah. Yang ni tak payah dulu. Okay, next step nanti baru awak buat integral simbol tu. Ataupun yang sebelah kiri tak nak salin di over dx tak apa. Awak terus je buat exponent x square tambah x y equal to integral 12x cube dx. Okay, yang ni kena tulis lah. After benda tu. Dah tulis benda ni. Ni pergi sini. Okay, lepas tu baru kita dapat benda ni. Dan baru betul lah awak punya step tu. Complete. Okay, sini M, sini P. Lepas tu sini integrate. Yang ni sebenarnya integrate both side. Yang ni I. Okay. Lepas tu kita dapat ini 3x kuasa 4 tambah C. Okay, lepas tu dia bahagikan dengan exponent x square tambah x. Okay, betul. Okay, dekat sini C awak ni kita tak boleh ganti dengan apa-apa lah sebab dia ada bahagi dengan exponent x square. Ada variable dekat situ. So, kita tak perlu tukar kepada alfabet lain ya. Okay, dah dapat that one. Dia ada condition. Okay, sini kena tambah lah. When x equal to 0, y awak sama dengan 5. Okay, so 0, 0, 5 dapat C sama dengan 5. Okay, C sama dengan 5. Tulisan biar betul-betul Ini nampak macam E ni awak. Kalau dalam assignment ke saya bagi kosong je ni Tulisan biar cantik sikit. Okay, C sama dengan 5. Lepas tu awak salin balik. Okay. Betul lah jawapan kawan awak tu. Ada apa-apa nak tanya? X pun tulis betul-betul. Okay, ada apa-apa nak tanya soalan 4? Ada? Tak ada? Tak ada, madam. Okay, kita proceed Ni soalan 1D. Okay, ni 1. Okay, 1D. Kita ada dy over d theta, exponent y secant theta, y cos theta. Okay, so dia separable variable. Sebab soalan 1 memang semua kena pakai separable variable. Jangan pula awak pakai simpi, memang salah nanti. Okay. Soalan 2 pula semua kena pakai simpi. Jangan pakai separable variable. Soalan 3 tu barulah awak kena pilih. Awak nak pakai simpi ke nak pakai separable variable. Ikut soalan. Bukan main hentam kromo je Ikut soalan awak.
Okay, kat sini first dia buat eksponen y over cos theta. Sebab apa over cos theta kat sini? Sebab secant theta ni ni. Dijadikan 1 over cos. Okay, lepas tu darablah dengan 1 over y cos theta. So dia akan dapat eksponen y cos squared theta. Dan lepas tu baru awak separatekan dia y dengan y, theta dengan theta. Okay. So yang ini kita dapat y over eksponen y, yang ini kita dapat 1 over cos squared theta. 1 over cos squared theta sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan apa? 1 over cos squared ni. Kita boleh tukar jadi integral of Secant square theta. yes, secant squared theta. Sebab itulah bila awak integrate secant squared theta, awak dapat tangent theta plus C terus. Tak perlulah awak nak fikir banyak-banyak. Okay. Lepas tu y eksponen negatif y kita kena pakai by part. Betul. Tak ada cara lain. Okay. So awak punya u is y, awak punya dv is eksponen negatif y. Ini pun kena careful. Sebab dia ada kat bawah. Jangan letak eksponen y. Tak eksponen y memang salah lah. Okay. Kat sini kena careful. Okay. Lepas tu u awak differentiate sampai kosong. Tukar pula. Yang dv awak kena integrate sampai sama level dengan kosong. Okay. So y 1 kosong. Okay. Lepas tu kat sini dapat eksponen negatif y. Integrate dapat negatif eksponen negatif y. Integrate lagi dapat eksponen negatif y again. Okay. Lepas tu kita just darabkan y eksponen negatif y dapat negatif. Tolak dengan 1 eksponen negatif y. Okay, betul. Lepas tu kita equatekan ni dengan ni sama. So kita boleh gabungkan dia. Okay. And then negatif bawa sebelah kanan. So dapat this one. Dan negatif C kita ubah kepada A. Very good. Okay. So betul lah. Any question? Any question? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. So kita pergi 1C pula. Eksponen 2x tolak y. Okay, so apa yang Maliha buat? Eksponen 2x 2y ni digantikan jadi benda ni. Supaya lebih senang awak nampak macam mana awak nak pecahkan dia. Okay, so dia dapat benda ni dan juga benda ni. Integrate both side. Eksponen y, integrate dapat eksponen y. Integrate eksponen 2x dapat eksponen 2x over 2. Okay. Lepas tu, kawan awak buat y sama dengan, sebab dia nak jadikan y subject kat sini. So, dia take ln both side. So, dia take ln. Dia akan dapat ln eksponen 2x over 2 plus c. And then 2c sama dengan a. Oh, sebab dia equate denominator ni. Ni di equate eksponen 2x tambah 2c per 2. Dia dapat macam tu patutnya. Tapi dia kata 2c dia gantikan dengan a. So dapatlah that one. Okay. Betul lah. Cuma kalau ln ni biasakan ni modulus. Okay. Settle 1c. Any question? 1c? Ada? Tak ada. Okay, ada lagi ke? Dah habis. Okay, semua soalan kita dah bincang rasanya. Ada lagi ke nak tanya? Yang selain Tak ada, daripada... madam. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Semua boleh jawab. Oh, yelah. Nanti aku suruh hantar. Aku nak tengok korang jawab ke tak. Biarkan. Semua tak ada Okey. masalah kan? Okay, besok kata ada boleh. tau. Besok ada kuliah saya buat macam biasa. Cuma kalau awak ada muat, nanti awak tengok recording lah. Kalau tak faham, nanti awak boleh tanya saya. Okay? Dekat WhatsApp. Okay, so saya nak end class here sebab tak ada soalan lagi kan? Tak ada. That's all for today. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.
Okay. Thank you, madam. Welcome. Madam.